La ilaha illallah, nak. Kenapa tu, nak? Ha? Cik, tak. Barang-barang cik ni. Ha? Kenapa? Ya Allah, kenapa kau tu susah payah sangat nak jaga barang Acik ni? Kau letak aja situ tadi. Ni, Acik bawa barang-barang ni hari-hari. Berat ni, Cik. Dah biasa. Tak kisah. Abang sini beg tu. Cik, dalam sehari, Cik, berapa keuntungan yang Acik boleh dapat? Kadang-kadang dapatlah RM20, RM30. Kadang-kadang tu tak dapat langsung. Tapi nasib baiklah bulan puasa ni ada orang berniaga kat sini kan. Acik tolak aja kerepek ni dekat dia orang tu. Dapat untung sikit-sikit jadilah kan. Ya tak je pandai Acik marketing. Nak hidup. Kenalah berusaha kan. Siapa nak tolong kita kalau kita tak tolong diri kita? Nak kau orang, jangan buat pasal. Kita ingat kita susah, rupanya orang lain lagi susah. Nak hidup orang kata ni kena gagahkan jugalah kan. Cik, Acik ambil ni buat belanja, Cik. Apa pula ni, tak payahlah. Kau dah jaga barang Acik, kau bagi Acik duit pula. Kenapa pula ni? Tak apalah, Cik, saya sedekah. Betul ni? Tak apa, Acik baik-baik je. Terima kasih ya. Minta diri tu. Yelah, cepat sikit. Sekarang lambat pula kau nak pergi kerja. Okey, Cik, baik-baik je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Mungkin ramai dalam kalangan anda yang nak tahu dan tak sabar nak dengarkan perkongsian kita hari ini tentang sedekah dan juga zakat. Untuk itu, kita dah pun bersama dengan seorang individu yang sememangnya arif dan lebih pakar dalam bidang nak kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Silakan Farid. Okey, kita bersama di studio Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof yang alhamdulillah sampai di studio kita pada hari ini dalam keadaan sihat dan nampak macam kurus sikit, Ustaz. Sekarang dekat Mekah diet. Okey. Mekah makanan Arab hari-hari jadi letih juga. Alhamdulillah, dan kampanye baru pulang saya daripada Tanah Suci. Sebab dah lama kita tak dapat bersama dengan Datuk Ustaz kerana kesibukan Datuk Ustaz berada di Tanah Suci Mekah kan. Okay, Farid, kita nak mulakan topik kita pada hari ini. Baik, Datuk Ustaz, kalau kita lihat sekarang ni zakat dan sedekah, daripada awal tadi kita katakan tentang pelbagai kekeliruan, makin salah faham dan juga tentang perbezaan keutamaan yang ramai lagi masih perlu tahu. Jadi mungkin Ustaz boleh rungkaikan untuk pembukaan ini. Zakat dan sedekah. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah ialah pemberian secara tidak wajib. Satu. Dan sedekah ni dia makna luas. Sedekah juga bermakna zakat. Sedekah juga bermakna duit. Sedekah juga boleh memberi makna memberi masa. Sedekah juga beri makna tenaga. Malah Nabi pernah sebut tolong orang naik kenderaan, sedekah. Macam isteri kita masuk, kita jarang tolong orang masuk naik kenderaan tu. Sebenarnya kalau isteri kita nak masuk kenderaan, kita buka pintu tu pun itu sedekah. Sedekah. Malah Nabi sebut suami isteri hubungan inti tu pun sedekah juga. Jadi ada sedekah wajib. Okey. Jadi sedekah ni dia umum, ada juga tenaga, ada juga idea, pemikiran. Ada pun zakat. Zakat dia khusus. Tapi khusus pun pemberian yang wajib. Ada kadar dia, ada masa dia, kemudian dia melibatkan harta, dia melibatkan tanaman, dia melibatkan perhiasan, dia melibatkan galian, itu yang, dan dia melibatkan juga binatang-binatang. Jadi zakat ni ialah sesuatu yang satunya pemberian yang wajib, ada haul dan ada dia cukup haul dan cukup juga tempoh dia, kadar dia tu. Kemudian zakat ni pula dia ada orang tertentu. Bukan main tabur je. Saya minta maaf kalau saya ingat masa kecil dulu musim raya ni ada orang tua dia pegang duit, dia bagi. Orang raya kan dulu bagi duit raya kan. Jadi orang datang rumah tu dapat duit raya tu, duit zakat. Sebenarnya salah sebab zakat ni orang tertentu saja dapat, bukan semua orang dapat. Okey. Kemudian zakat ni pula you mesti duit itu awak punya, bukan orang lain punya. Dan zakat itu sesuatu yang harta yang berkembang. Kalau tak menguncup dia tak makin dia, kalau tak cukup dia punya nisab dia. Nisab tu maka dia tak wajib bayar zakat. Dan orang sedekah tak buat tak apa. Tapi zakat sesiapa yang tak bayar, Allah akan bakar dia bersama dengan
harta dia yang tak dibayarkan itu. Itu dah memang termasuk dalam rukun Islam dan juga wajib. Ya, Zakat wajib. Ini yang Ustaz katakan tadi. Zakat tu ada perbezaan dengan sedekah. Sedekah tu kita boleh bagi dalam bentuk apa saja. Kemudian zakat itu ada orang-orang tertentu macam ada amilnya, Ustaz. Kemudian ada tempohnya, ada nisab dan sebagainya. Tapi Ustaz, kadang-kadang ramai juga dalam kalangan kita ni keliru. Macam Ustaz katakan tadi lah, kalau dia bagi jumpa orang, dia kata, oh saya nak sampaikan zakat saya nak berikan sedekah saya. Tapi macam mana kita nak bezakan ni sebenarnya antara sedekah tu pun sendiri dengan hadiah? Contoh orang kata, oh sedekah bagi ke orang yang kurang berkemampuan. Contoh saya nak bagi barang kepada Ustaz dan Farin, itu dikategorikan sebagai hadiah. Macam mana kita nak faham tu? Kalau duit zakat, kalau kita memberi kepada orang yang bukan berhak dapat, maka dia masih belum tak bayar zakat. Okey. Duit yang dia bagi tu bertukar menjadi sedekah biasa, hadiah. Jadi dia kena qada balik. Contohnya dia ada 500 dia kena bayar, antaranya dia bagi pada orang tak layak. Jadi 500 tu dia kena bayar balik, qada balik bagi pada orang yang berhak dapat zakat. Dan yang keduanya, kita wajib tahu zakat ni kita ada amil, kita ada pusat zakat. Yang pusat zakat ni kadang-kadang orang nak bagi sendiri tak apalah, you ada. Tapi yang paling special, pusat zakat ni dia akan menguruskan kepada orang yang satu orang, lepas tu dia punya dimensi itu dapat semua kepada fisabilillah, pada sekolah, pada kolej, pada pelajar, pada kesihatan, semua sekali. Jadi kita kena bagi kepada orang yang berhak mengagihkannya supaya lebih teratur dan mendapat sasarannya. Cuma kita boleh bagi juga zakat kalau peribadi kita kepada orang dekat kita yang susah, yang kadang-kadang tak sampai kat dia. Jabatan agama tak tahu dia pun malu nak cerita kat orang, maka yang tu kita boleh bagi personal, boleh duit zakat. Okey Ustaz, yang ini yang menarik sebenarnya. Ada antara soalan lazim yang saya terjumpa lah mengenai zakat ni. Pertama, wajib ke macam tadi, mungkin Ustaz dah sedikit menjawab tapi boleh penjelaskan lagi. Wajib ke kita melalui lembaga zakat? Yang saya faham perlu, kerana mereka ada orang-orang yang mereka dah patut bagi dan untuk diberikan zakat itu. Tapi ada juga yang kata dia nak kira sendiri. Dia buat zakat dia sendiri dan tidak melalui lembaga zakat dan sebagainya. Boleh ke tak boleh ni? Dia buat kira-kira dia sendiri. Sebenarnya dari sudut fiqah kita wajib zakat. Tapi zakat ni dia perlukan ada pengurusan. Jadi pengurusan tu kita seorang mungkinlah you boleh bagi keluarga yang dekat, tapi bila dah dikumpulkan jumlah yang banyak, maka dia kena ada Baitul Mal. Baitul Mal itu pengurusan itu pihak kerajaan, ulul amri. Jadi ulul amri dia punya perbelanjaan dia berbeza dengan perbelanjaan peribadi. Jadi kita sewajibnya bayar zakat melalui. Dan kalau anda bayar dengan jumlah yang besar, boleh pelepasan itu kan, itu satu keuntungan. Dan yang keduanya dia punya pengagihan dia tu. So, cuma kita yang tak nak pergi pusat zakat pun tak kenal, kemudian duit pun baru lebih, kemudian depan kita ada yang runcit, boleh kita buat sikit-sikit. Tapi yang besar-besar elok kepada pusat zakat, macam sebut tadi, lebih teratur. Saya suka apa yang Ustaz kongsi. Sebab satu poin penting, sebab ada orang dia bila duit lebih, kemudian dia agih yang tak teratur tu, kadang-kadang bukan sasaran dia. Maksud saya kadar tadi kadar dan orang tu tak sempurna zakat kita, maka kita dalam diam-diam kita belum sempurna zakat, dah bayar. Dah bayar tapi belum sempurna. Itu bahaya. Dan kebiasaannya Ustaz dan juga Farin, kalau kita bayar zakat fitrah, contohnya bulan puasa ni kita nak kaitkan zakat fitrah, ada akadnya. Betul tak Ustaz? Ada akad. Jadi kita yakin bahawa dah selesailah sekurang-kurangnya tanggungjawab kita tu, kerana kita dah memberinya kepada orang sempurna. Kan? Okey, kita banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan Ustaz. Contohnya bagi orang yang nak bersedekah ni tapi mereka ada hutang kepada orang lain yang tak lagi dibayar. Hutang belum bayar tapi mereka nak bagi sedekah. Bagaimana kita nak kongsikan dari segi hukum tu? Tapi sebelum Ustaz jawab soalan itu, kami juga nak kongsikan kepada anda bagaimana dengan kita membayar zakat ini dapat membantu insan yang memerlukan, dan kemudian golongan yang memerlukan ini setelah mereka diberikan zakat, mereka pula membuat perniagaan dan sekarang ini mereka pula membayar zakat untuk membantu insan yang lain. Kita saksikan perkongsian ini. Masya Allah. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah nasib yang pernah dilalui seorang ibu tunggal berusia 42 tahun, Hafizawati Ahmad, yang sebelum ini mengharungi pelbagai ranjau dan kepayahan dalam kehidupannya.
mula saya berniaga macam kecil-kecil lah, buat kek. Macam dulu kan famous chocolate moist semua kan. Lama-lama tu jiran-jiran beli semua, dia kata tak ada dapat bantuan apa-apa ke. So jiran lah yang bagi tahu. So apa kata suggest mohon zakat. Daripada situlah, sebab kita time tu saya single mom juga lah. Ibu tunggal, anak 3 time tu. 3 orang. Lepas tu dapat bantuan zakat 2010. Hanya bermodalkan dengan bantuan Lembaga Zakat Selangor sebagai suntikan modal untuk mengusahakan perniagaan, siapa sangka dia kini mampu mengubah nasib dirinya dan juga keluarga. Mengusahakan perniagaan menjual kek lapis Sarawak, kuih muih serta lauk pauk di gerai jualannya yang terletak di Bandar Puteri Puchong, dia tidak pernah menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak berjaya. Pertama usahalah. Yang kedua tu kita yakin pada diri kita sendiri yang kita mampu buat. Sampai bila kita nak mengharapkan orang lain bantu kan. So macam mana sekalipun titik nadi kita sendiri usaha. Lepas tu kena yakin diri kita tu je. Bagi saya lah yakin tu penting. Walaupun susah macam mana sekalipun, nak cari duit, nak cari rezeki, satu je contoh akak bagi contoh. Saya bagi contoh. So, okey. Contoh base saya buat kek. So kalau kek tu tak jalan, kita buat benda lain. Contoh buat lauk, macam sekarang kita buat lauk. So dalam masa sama kita cari side income yang lain berbeza daripada apa yang kita buat sekarang. Daripada situlah. Bersyukur dengan segala kemudahan yang diterima, jelasnya dia kini telah diisytiharkan keluar dari senarai asnaf sekaligus mampu berdiri di kaki sendiri dan tidak lagi bergantung harap kepada bantuan semata-mata. Jangan ada putus asa lah. Macam mana kita jatuh sekalipun, kita kena pelan-pelan orang kata merangkak. Kalau kita dah tak boleh merangkak, kita berjalan pelan-pelan sampai kita jumpa apa yang kita rasa kita dah boleh mampu kita buat. Itulah. Rezeki tidak datang bergolek. Atas tekad dan ketabahannya, tangan yang dahulu berada di bawah meminta bantuan, ternyata kini mampu menghulurkan zakat sebagai bukti kejayaan dan membantu mereka yang memerlukan. Jangan lupa, yang penting zakat tu kena bayar. Sebab akak pernah bayar zakat waktu dulu, waktu akak pernah jadi asnaf tu. Bayar zakat hari ni, dalam masa tak sampai 10 minit. Rezeki Allah bagi tu, customer call. Nak order banyak kek kan. Tu macam 3 kali ganda daripada kita bayar zakat tu. So untuk yang di luar sana tu, bayarlah zakat. InsyaAllah Allah balas serta-merta. Itu yang akak boleh mampu cakap lah. Satu kisah inspirasi di mana apa yang kita mendapat hikmah di situ adalah betapa hebatnya zakat ini yang mampu mengubah nasib seseorang individu ataupun insan itu. Kalau kita bayar zakat, kita pun dapat membantu insan lain dari segi pelbagai segi. Macam yang Ustaz kongsikan tadi, ada banyak sebenarnya pecahan-pecahan zakat itu sendiri yang diberikan kepada golongan yang memerlukan. Kita nak berbalik kepada soalan tadi Ustaz. Kalau kita bercakap tentang sedekah ni, ramai dalam kalangan kita ni memang kalau boleh hari-hari kita nak bersedekah, nak memberi kepada insan yang memerlukan, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni. Tetapi ada setengah orang ni, dia berhutang dengan individu, berhutang dengan manusia. 10,000, 20,000, 500, 100, 50 ringgit lah walaupun. Tapi dia tak bayar hutang dia dengan manusia ni. Sedangkan orang ni dalam kesusahan, dia tak bayar hutang kawan dia, tapi dia bersedekah pula. Dari macam mana kita nak klasifikasikan tu Ustaz? Okey. Yang pertama sekali, bila anda berhutang, anda wajib bayar. Kalau tak bayar kat dunia, anda akan berhutang sampai ke akhirat. Bila mati rupanya tak selesai. Yang dua, kalau anda berhutang kemudian tak nak bayar, anda dikira mencuri, pencopet tu. Okey. Yang ketiga pula, bila kita berhutang kemudiannya wajib bayar. Kalau bersedekah sunat. Jadi kita kena tahu mana wajib, mana sunat. Jadi yang wajib utamakan, yang sunat kita jangan utamakan. Tapi orang macam itulah. Kadang-kadang hutang adik-beradik dia buat dek je. Contoh, hutang walaupun adik-beradik, hutang mak ayah buat dek, tapi dengan orang kita sedekah. Jadi orang tu dia tak tahu prioriti. Jadi kalau dia sedekah tapi dia tak lepas yang zakat,
yang hutang, maka yang hutang ni kan ada cerita. Cerita dia boleh menghalang kita masuk syurga. Dia menghalang kita masuk syurga sebab kita hutang orang. Ataupun kita ambil barang orang. Mana samalah ambil barang orang, hutang, dia tak boleh masuk syurga sebab sangkut awak ambil barang orang. Kan ada dalam cerita Nabi tu. Jadi sekarang ni utamakan yang utama itulah bayar zakat dulu. Selesai. Sama je juga. Bayar hutang. Sembahyang tarawih rajin. Sembahyang isyak tak buat. Zuhur tak buat. Jadi orang kita tak faham. Bila tak faham keutamaan, yang kecil dia besar, yang besar dia kecil. Yang patut buat dulu, dia buat kemudian, yang kemudian buat dulu. Macam istilahnya terbalik kod. Kenapa terbalik kod? Pakai kod terbalik. Jadi saya tak terbalik. Jadi maksudnya kita kena wajib bayar hutang. Selesaikan hutang kita dulu. Wajib. Okey, baru kemudian kita bersedekah. Malah wajib kan? Wajib dengan wajib pun utamakan hutang. Contoh, anda nak pergi umrah, nak pergi haji, wajib tu. Tapi awak tak dibenarkan pergi haji sebab hutang dulu, selesaikan dulu baru layak pergi sana. Pergi haji. Saya bila dengar Ustaz cakap tadi sebenarnya antara sebab terhalangnya masuk syurga adalah kerana hutang. Jadi kalau umpamanya sedekah tu buatlah banyak mana pun tapi kalau hutang ada itu menjadi batu penghalang yang boleh menghalang. Saya hutang awak tak? Boleh. Nanti kita cerita. Kalau tak ada pun macam nak bawa ada. Okey. Baik Ustaz, seterusnya ada lagi situasi-situasi di mana satu antaranya siapa yang tak wajib bayar zakat dan ada lagi situasi yang mungkin lebih mengelirukan apabila seorang suami itu tanggungjawab wajibnya adalah untuk membayar zakat fitrah. Tetapi suami tak mampu. Katalah ini situasinya. Gaji kecil lah kan? Gaji kecil mungkin tak mampu. Tetapi si isteri lebih mampu. Ada duit lebih dan sebagainya. Dalam keadaan macam tu, macam mana tu Ustaz? Boleh ke pinjam duit isteri ataupun atau suami isteri boleh bayar? Atau isteri boleh bayarkan. Zakat apa ni? Zakat fitrah. Fitrah. Oh, zakat fitrah ialah kita wajib membayar apabila malam. Malam sampai pagi esok, sebelum naik matahari tu kita ada duit lebih dari sudut makanan kita. Okey. Jadi saya rasa maknanya kalau malam ni esok sebelum masuk Aidilfitri tu kita orang mari tak ada skepeng. Satu kupang pun tak ada, anda tak wajib bayar. Okey. Langsung duit tak ada. Habis pokai semua langsung tak ada duit. Contohlah anda pergi Mekah, contoh duit banyak, tiba-tiba malam tu hilang duit, kena curi, satu sen pun tak ada, anda tak wajib bayar. Okey, cuma zakat harta. Zakat harta nampak sikit kan? Sebab zakat harta contohnya suami miskin. Duit tak ada, tak kerja. Isteri bekerja. Bila isteri wajib bayar zakat. Boleh tak isteri bayar zakat kat suami? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh Ustaz? Itu Ada 3 pendapat. Okey. Yang pertama sekali, pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Suami isteri boleh bayar zakat tapi tak boleh bayar kat suami. Pendapat pertama. Kenapa tak boleh? Sebab bila bayar zakat kat suami, benda tu tidak jadi, zakat tak jadi. Kenapa? Bila bayar kat suami, duit tu suami dapat duit, dia tak bayar nafkah. So dapat zakat, dia pun bayar kat isteri balik. Jadi duit itu pusing balik kepada orang yang mengeluarkan zakat. Itu pendapat pertamalah. Pendapat pertama mengatakan tak boleh. Yang kedua ada pendapat kata boleh. Suami boleh bagi pada isteri zakat, boleh. Tapi dengan syarat suami belanja duit jangan bagi kepada isteri. Contohnya dia beli baju dia bayar kereta dia, bayar rumah dia. Tapi untuk manfaat isteri bagi nafkah, kan suami wajib bagi nafkah. Maka hukumnya belanja bukan untuk suami, bukan untuk isteri yang memberi nafkah, memberi zakat tu. Yang ketiganya mazhab Imam Syafi'i kata boleh anda bayar zakat kepada isteri, boleh. Suami isteri bayar zakat pada suami, hukum dia boleh. Sebab kewajipan dan dia pula tak mampu dan dia layak terima zakat pula. Okey, Ustaz, itu tentang 3 pendapat. Harta tadi kan Ustaz. Tapi kalau kita berbalik pada zakat fitrah tadi, contohnya lah kalau dalam satu keluarga yang wajib untuk bayar zakat fitrah tu adalah ketua keluarga, Ustaz, suami contohnya. Tapi dalam keadaan soalan Farin tadi, suami dia kurang berkemampuan. Tapi suami dia nak bayar juga, nak pergi bayar dekat masjid, boleh ke dia pinjam duit isteri dia untuk bayar zakat fitrah tu? Okey, kalau dia memang tak mampu, maka suami tak mampu bayar. Okey, tak perlulah. Isteri pun duit tak ada, dia duit daripada dia kan, semua tak kerja, maka satu keluarga tak wajib bayar. Okey, tapi kalau isteri ada duit, isteri ada duit, dia pinjam. Yang nak kena bayar zakat, tak ada duit lah, pinjam duit you. Isteri yang bayar, Ustaz. Jadi waktu itulah sebut tadi, kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, maka isteri boleh tolong bayar untuk suami dia. Untuk tolong bayar di waktu itu yang menanggung suaminya. Jadi isteri suami itu pada dasarnya tak wajib bayar. Okey. Macam kita lah, anak kita dah kahwin,
kita nak tolong bayar semua. Boleh, tak ada masalah. Okey, Tapi kurang-kurang menjawab juga tu. Saya harap menjelaskan tentang persoalan tadi tu, Fiza. Betul tu. Okey, banyak lagi sebenarnya pendapat dan komen daripada orang ramai. Kita nak pendengarkan apakah komen dan pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini. Kita persilakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Sekiranya saya ada banyak peninggalan barang kemas dari arwah ibu, perlu ke saya zakatkan dan bagaimana cara penyeraan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Jika ibu bapa berstatus asnaf, siapa yang wajib membayar zakat? Assalamualaikum. Saya ada satu pertanyaan. Apakah perbezaan zakat dan sedekah, Ustaz? Saya nak tanya, boleh tak jelaskan perbezaan zakat yang ada? Terima kasih. Okey, itu dia tadi antara soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton kita. Ada beberapa soalan tu sebenarnya dah pun dijawab oleh Ustaz dari awal tadi. Ustaz, mungkin secara dasarnya ataupun secara orang kata umumnya lah Ustaz kan, bagaimana kita nak perjelaskan kepada penonton-penonton kita. Ada soalan-soalan yang tanya tentang macam perlu tak kita bayar zakat barang kemas, perlu ke kita bayar zakat harta, macam Ustaz kongsikan tadi. Okey. Sebenarnya zakat ni kan, satunya makna zakat membersih. Yang pertama dia bersih harta tu, sebab kadang-kadang harta kita dapat ada bercampur tak betul, yang tak kena. Jadi dengan zakat ni dia tolong basuh. Jadi sama ada harta zakat perniagaan, zakat binatang, barang kemas yang sombong kita, duit haram tu dengan kita keluar zakat pada orang tertentu, dia membersih. Yang kedua, zakat juga dia menyubur. Zakat ni betul-betul macam pokok kita taruh semai, baja. Itu yang kita sebut sebenarnya Allah malaikat. Ini sebenarnya ada orang kita sebut sedekah pagi. Sedekah subuh. Sebenarnya sedekah subuh ni tak ada. Cuma yang maksud sedekah subuh tu awak bersegera sedekah. Bukan maknanya awak tak boleh. Kalau awak sedekah pukul 8 pagi, 10 pagi. Lain sikit dengan yang subuh. Adakah itu nama hadis Nabi sebut siapa berpagi-pagi maknanya awal-awal. Bukan mesti subuh. So kalau anda sedekah pukul 10 ke, pukul 3 ke, dia panggil sedekah juga tu. Jadi ada malaikat yang mendoakan khusus supaya harta kita bertambah. Dan doa malaikat tak ditolak. Dan malaikat pula berdoa, orang yang tak bayar zakat ni rosak harta dia. Sebab tu kadang-kadang kita duit tak kurang tapi kereta rosak. Tadi saya punya bateri tiba-tiba mati. Wallahualam. Ada sakit sana, ada kecuriannya, ada kebakarannya, ada kehilangannya. Cara dia keluar tu. Itu pun satu perkara. Jadi zakat sebenarnya macam tadi. Yang tadi siapa tu? Zakat yang paling special ialah kita nak bagi ilmu pada orang. Bukan nak bagi duit semata. Sebab kalau anda bagi duit saja, dia akan habis. Macam institusi zakat, dia buka sekolah, buka college. Yang itu dia bagi ilmu. Bila bagi ilmu macam pepatah sebut. You bagi ikan kat dia, dia makan. Tapi kalau you ajar dia cari ikan, bagi joran kat dia, bagi kail, dia tahu mencari. Jadi sebab itulah zakat ni kalau di Mesir, dulu zakat di Universiti Al-Azhar tu, orang belajar free. Sebab zakat. Saya pernah belajar kat Mesir. Anda tahu berapa yuran setahun? Yuran setahun saya lebih kurang RM1 aja. Setahun. Setahun RM1. Dan saya pernah pergi makan tengah hari. Seminggu saya bayar 20 sen. 20 sen makan tengah hari dengan daging, dengan ayam. So nak ceritanya, dia pernah menjadi satu kerajaan besar, duit sehingga cawangan universiti cukup banyak sebab zakat, sedekah dan wakaf. Special. Ini yang kita perlu tahu sebenarnya Ustaz kan. Kita perlu cakna, kita kena ambil tahu apa perbezaan antara sedekah, antara zakat, antara wakaf tadi kita sebutkan tadi kan, supaya kita ni kalau kita tak berapa arif, kita boleh rujuk kepada orang yang lebih ahlinya dan kemudian kita boleh pergi rujuk juga kepada pusat zakat. Betul tak Farid? Okey, baik. Ini ada satu soalan di Facebook ni Ustaz. Okey, sekejap. Kalau kita tengok, Assalamualaikum Ustaz dan kru-kru, bolehkah zakat harta diberi pada anak atau saudara mara yang susah, yang memerlukan bantuan seperti sakit, memerlukan wang yang memerlukan wang yang banyak?
mohon pencerahan. Mungkin sedikit sebanyak tadi ringkas kita dah jawab, tapi mungkin kita boleh perjelaskan lagi. Zakat harta diberi pada mereka yang susah, yang perlukan bantuan seperti sakit dan sebagainya. Adakah itu dikira zakat atau sedekah? Okay. Sebenarnya zakat ini yang pertama sekali diberikan kepada orang miskin. Yang kedua, kita tak boleh bagi zakat orang bawah tanggungan kita. Okey. Contohnya kita ada anak kecil-kecil 10 orang, duit ada, daripada aku bagi ke orang, baik aku bagi anak-anak. Tak boleh. Sebab itu di bawah tanggungan kita. Dan juga kita tak boleh bagi zakat kepada orang bernama ibu kita. Tapi kalau adik-beradik kita sudah besar. Saya ada adik, saya ada abang. Kalau anak saya tak boleh bagi zakat. Tapi kalau kita ada 4, 5, 10 beradik, dah besar-besar, dia ada tanggung, kemudian dia susah, dia miskin. Dia adalah berhak bagi zakat kepada beliau. Yang susah itu malah memberi zakat pada keluarga yang susah, yang dekat itu lebih utama daripada bagi pada yang jauh-jauh. Jadi kalau kita tahu contohnya keluarga kita sakit, dia tu keluarga kita boleh peruntukkan zakat untuk beliau merawat, sakit, nak belajar, masuk universiti, apa-apa yang diperlukan duit. Okey. Ustaz, tapi kalau katalah contoh kan kita ada rezeki yang lebih, Ustaz kita ada rezeki yang lebih, tapi kita juga ada ahli keluarga yang tak sihat. Kita ada orang yang dekat, orang kata sedekah tu bermula dengan insan-insan yang paling hampir dengan kita, ahli keluarga kita, kemudian jiran-jiran kita, baru orang yang sahabat dan orang yang jauh dengan kita, Ustaz kan. Jadi kan Ustaz, kalau kata kita ada duit lebih, kita dah bayar zakat kita ni di pusat zakat, tetapi kita nampak pula ada orang-orang yang memerlukan ni. Bolehkah kita, bagaimana kita nak beri zakat? Adakah kita itu masih dikira sebagai zakat ataupun sebenarnya kita boleh beri sedekah je kepada mereka? Yalah, zakat ni ada peruntukan dia khusus. Contohnya 2.5%. So bila anda dah bayar dah zakat, kemudian baru teringat keluarga kita. Okey, kalau zakat bagus, pusat zakat dia ada wakalah. Wakalah ni bila you bayar kat dia, you boleh minta 20% untuk you agih sendiri. Itu zakat Selangor ada, zakat Ulad ada, zakat lain pun ada macam tu. So daripada 20% you ambil itu, you boleh bagi kepada tadi lah. Kalau jumpa keluarga, you boleh bagi kat dia. Ataupun dah bagi dah. Bila dah bagi dah, kemudian habis dah peruntukan. Cuma ada orang sakit. Sebenarnya kalau siapa-siapa nak kaya, cara nak kaya ialah memberi. Cara nak kaya, you memberi. Sebab saya ada pengalaman, siapa-siapa ada pengalaman, dia satu memberi, yang keduanya dia akan bagi nilai tambah yang luar biasa. Sebab sedekah dia akan masuk sedekah. As-sadaqah tudfi'ul bala. Sedekah dia boleh menghalang bala. Sebab tu kalau isteri nak bersalin, suami kena tolong sedekah sebelum bersalin tu. Sedekah. Kalau nak buat operation, sedekah dulu. Sedekah duit. Malah ulama dulu nak pergi musafir, dia sedekah juga. Kadang-kadang bukan sedekah pada orang, sedekah pada binatang. Bagi makan kucing, bagi makan burung. Itu sedekah supaya sedekah menjaga kita. Saya ingat pesan Ustaz beberapa tahun dulu ketika arwah kakak saya sakit di hospital. Saya minta Ustaz tolong doakan dan sebagainya. Ustaz minta saya bersedekah untuk orang yang sedang sakit. Satu lagi, bagus. Satu lagi, Nabi sebut, dawu mardhakum bisadaqah. Nabi kata, rawatilah penyakit kamu dengan sedekah. So kalau contoh, dia ada Ibnu Mubarak, kawan dia sakit lutut. Maka dia pun sedekah duit, dia buat satu telaga tu disedekah pada orang, niat sedekah tu untuk merawat, maka sembuh. Jadi itu Nabi sebut. Jadi rupanya obat kita yang pertama, jumpa doktor. Ada obat. Salah satu obat kita ialah dengan bersedekah. Dia merawat, sebab Allah kan boleh menggerakkan alam, matahari, hidup, memati, menyembuh satu benda kecil bagi Allah Ta'ala. Jadi gunakan sedekah untuk menyembuh penyakit apa. Terutama sekali penyakit hati, penyakit kedekut bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Jadi di bulan Ramadan ni mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang berlumba-lumba untuk menyampaikan sedekah. Tapi sebelum tu pastikan seperti apa yang Ustaz katakan tadi, yang wajib tu, kalau anda berhutang dengan orang lain, selesaikan hutang dahulu, barulah kemudian anda berikan sedekah itu. Dan sebenarnya kita juga anjurkan kepada mereka untuk berzakat, pergilah kepada pihak yang boleh menguruskannya bagi pihak kita. Jadi sekali lagi, walaupun ringkas, padat, tapi kita harap ini telah memberikan manfaat yang cukup baik buat kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof kerana bersama
bersama dengan kita pada hari ini untuk topik sedekah dan zakat. Ya, insya-Allah kita harapkan daripada perkongsian yang telah pun diberikan oleh Ustaz tadi, sedikit sebanyak dapat memberi manfaat, membuka mata dan juga minda kita, penerangan dan juga pencerahan tentang apa perbezaan antara sedekah dan juga zakat, siapa yang wajib membayarnya, golongan mana yang harus kita berikan dan kepada siapa boleh kita berikan zakat itu. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti akan terus bersama Fahrin dalam segmen Tajaan.